Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia akan menjadi bekalan untuk keselamatan kita di kehidupan akhirat nanti. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man rata'a hawla al-hima yushiku an yuwaqi'ahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengembala binatang ternakan berhampiran ataupun di sekeliling kawasan larangan, yakni kawasan ternakan yang dilarang masuk oleh orang lain, maka yushiku an yuwaqi'ahu, maka hampir binatang ternakan dia itu hampir-hampir akan memasuki kawasan larangan itu. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merujuk kepada manusia ini, sekiranya dia hidup ataupun dia mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi serupakan, membuat persamaan manusia ini dengan binatang ternakan. Orang yang menternak lembu, kambing dan sebagainya, ada masa-masa dia akan bawa ternakan dia keluar untuk makan di padang dan sebagainya. Jadi di kawasan tu ada kawasan yang milik orang, bukan milik dia. Jadi kalau dibawa binatang ternakan tu berhampiran dengan kawasan milik orang lain, maka kemungkinan untuk binatang ternakan dia itu masuk ke kawasan orang tu sangat besar. Walaupun dalam hati dia kata bawa sampai sini je, dia akan kawal, jaga binatang ternakan, tetapi untuk terlepas binatang itu masuk ke dalam kawasan orang, itu kemungkinan dia sangat besar. Sebab dia berada sempadan, dekat dah. Begitulah manusia ini. Sekiranya kita ini mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kawasan larangan Allah ni, apa dia? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah segala perkara-perkara yang dia larang, perkara-perkara yang dia haramkan. Ini kawasan larangan yang Allah Ta'ala
hadkan kepada kita supaya jangan masuk. Batasan, perbatasan dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, had-had yang Allah Ta'ala dah tetap dah, sekat mana kita boleh. Fala taqrabuha. Walaupun perbatasan tu dia ada dia punya sempadan dia, kita tahu sempadan dia, tapi Allah Ta'ala suruh kita buat macam mana? Fala taqrabuha. Maka janganlah kamu dekatinya. Jangan pergi dekat. Sebab apa? Kalau pergi dekat, dia khawatiri kita ini akan masuk ke dalam tempat larangan. Untuk sampai kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya perantara dia ialah nafsu kita, keinginan kita, keinginan yang tidak dibendung, keinginan yang kita tak ikut garis panduan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bila ikut segala keinginan kita, maka itu umpamanya kita ini dah pergi ke kawasan yang hampir dengan kawasan larangan. Perkara-perkara yang haram, Allah Ta'ala kata benda haram ni jelas, benda halal pun jelas. Yang tak jelas tu duduk tengah-tengah tu, antara halal dan haram. Jadi Nabi kata suruh kita jauhkan perkara yang tengah-tengah ni, yang syubhat ni. Sebab kalau kita hampir, maka kita akan mudah terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut fala taqrabuz wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Allah tak sebut jangan kamu berzina. Jangan dekati, dekat pun jangan. Yakni kita melakukan sesuatu yang boleh membawa kepada zina. Punca dia itulah, bila kita pergi dekat, mudah jatuh. Jadi ulama kata berdasarkan hadis ini, Nabi SAW nak beritahu kepada kita supaya kita ini jangan mengikut segala keinginan kita. Nafsu ni dia akan suruh kita buat benda-benda yang seronok, benda-benda yang seronok. Benda-benda yang tak seronok dia tak suruh. Ada nafsu suruh pergi masjid semayang banyak-banyak, tak ada. Suruh tidur banyak, makan banyak, sembang perkara-perkara yang tidak ada faedah. Yang ni nafsu suka. Nabi bagi tahu kepada kita supaya kita ini jauhkan diri daripada mengikut segala perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang gembala ternak binatang ni, dia tahu, nampak kawasan larangan tu, jelas nampak. Adapun perkara-perkara yang berbentuk larangan Allah, ini kadang-kadang benda tu dia tak nampak. Dia tak nampak. Lebih-lebih lagi kalau kita menurut segala kehendak kita, dia akan jadi gelap, buta, tak nampak tempat-tempat larangan ni. Allah. Dia kena jauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita jaga segala keinginan kita. Keinginan kita ni hendaklah berpandukan kepada apa yang Allah Subhanahu
wa ta'ala nak daripada kita. Tanda ilmu yang sebenar ni ialah setiap orang beriman itu dia tahu waktu ini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mahu daripada dia. Ini tahap tinggi. Setiap masa dia ada di mana, sekarang ni apa perintah Allah, apa yang dia kena buat. Kalau dia sentiasa sedar keadaan ini, insya-Allah dia terselamat. Kalau dia galik, layan segala kehendak dia, maka dia mudah jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man radiya biqismatillahi istaghna. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa redha dengan pembahagian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cukup dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, dia tak rasa sedih, dan dia tidak rasa marah, dan dia tidaklah orang kata apa, mengadu kesusahan dia kepada orang, cerita dia ni susah, dia ni gini. Bahkan dia bersyukur, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda redha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata istaghna, maka dia telah pun mempunyai sifat kaya diri yang sebenar. Sebab apa? Sebab dia ini tak berhajat pada benda lain. Cukuplah apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk dia, kurniakan untuk dia, maka dia guna, dia pakai, dia ambil sekadar yang Allah dah tetapkan. Adapun yang lebih daripada itu dia tak berhajat. Dan dia pun tidak rasa sedih. Tidak rasa sedih dengan keadaannya. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan dia dalam keadaan yang berbeza, tak sama. Ada orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan yang banyak, ada orang Allah Ta'ala beri kekurangan. Ada orang yang sihat, ada orang yang sakit, macam-macam. Tapi dalam setiap keadaan itu, apabila hamba Allah Ta'ala itu dia bersyukur dan dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan wujudkan di dalam hati dia sifat tidak berhajat kepada yang lain. Tak berhajat, maknanya dia cukup. Dia tak rasa pun nak benda yang lain, nak lebih. Dia tak rasa. Ada orang walaupun dia dah banyak, tapi dia rasa nak lagi banyak, tak cukup lagi, nak banyak lagi, nak lagi. Dan memang sifat asal manusia ni, kalaulah nafsu dia tidak dikawal, maka itulah keadaannya. Sebab Nabi kata, kalau manusia itu ada satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua. Ada yang kedua, nak yang ketiga. Dia akan rasa cukup apabila mulut dia dipenuhi dengan tanah. Itu baru cukup. Tak boleh nak minta lah. Itu kalau nafsu tidak dikawal. Kalau nafsu kita, keinginan kita, hati kita dikawal, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri akan letakkan di dalam hati kita sifat istighna. Yakni kita ni tak rasa perlu lebih daripada apa yang kita dah ada. Cukup. Walaupun orang tengok kita nampak dia ni susah,
Tapi sebab Allah Ta'ala dah bagi dia sifat istighna, kaya hati, jadi dia rasa tak ada apa pun, kehidupan dia biasa. Masya Allah. Dan dia hidup pun dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan gembira. Jadi kunci dia ialah redha dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man radiya 'anillahi radiya 'anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa redha kepada Allah, maka pasti Allah redha kepadanya. Maksud redha pada Allah ni, dia redha dengan segala ketentuan Allah. Antara perkara yang wajib kita imani ialah kita beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang berlaku, ketentuan ini semuanya daripada Allah. Dia hidup susah pun itu ketetapan daripada Allah. Dia ditimpa musibah, ketentuan daripada Allah. Dan dalam keadaan itu sedikit pun tidak mengurangkan semangat dia untuk taat perintah Allah. Satu, dia redha ketentuan Allah. Allah buat dia begini, Allah beri dia macam ni. Yang kedua, dalam keadaan itu dia tidak jauh daripada perintah-perintah Allah SWT. Macam orang cukup, macam orang sihat, macam orang yang tak kena musibah, teruskan kehidupan dia dengan mentaati perintah-perintah Allah, ikut yang apa yang Allah Subhanahu wa taala nak, tinggal apa yang Allah Taala larang. Dan dia pun tak mengadu-ngadu pada sesiapa, cerita tentang kesusahannya, cerita tentang musibah yang menimpa dia. Maka ganjaran dia ialah Allah redha kepadanya. Maksud Allah Ta'ala redha kepada dia ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya ganjaran yang besar dan akan meletakkan dia, memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalangan manusia yang selain daripada para nabi dan rasul, manusia yang Allah Ta'ala dah isytihar dah atas dunia ini, Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah, ialah para sahabah radhiyallahu anhu. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal di kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, dan juga orang-orang yang mengikut mereka dengan baik. Dan Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha dengan Allah. Ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sendiri beritahu pada dia, Nabi kata si fulan dalam syurga, si fulan dalam syurga. Dunia lagi dah confirm lah. Dan kalau kita lihat kehidupan mereka bagaimana, penuh dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu Abu Bakar dalam syurga. Kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu macam mana? Kehidupan yang penuh takut pada Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 10 orang sahabat dalam satu majlis Nabi sebut, di dalam syurga, di dalam syurga, di dalam syurga, 10 orang sahabat.
Nabi bagi tahu pada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, aku dengar bunyi tapak kaki kamu dalam syurga. Kerana dalam kehidupan mereka ini, mereka redha terhadap apa sahaja keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh pergi perang, masya-Allah. Suruh buat begini, buat gini, buat. Ikut je. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan kehendak. Kehendaknya nak macam ni, perintah Allah Ta'ala lawan. Dan sebagian ulama kata maksud Allah Ta'ala redha kepada hamba-hambanya ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan hamba itu daripada perkara-perkara yang boleh memurkakan Allah. Itu di antara tanda Allah Ta'ala redha dengan hambanya, ialah Allah Ta'ala akan pelihara dia, selamatkan dia daripada kemurkaan Allah. Jadi kehidupan dunia ni Allah Ta'ala pelihara dia daripada dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hasanahnya, kebaikannya menggembirakannya dan dosanya mendukacitakannya, fahuwa mu'minun, maka dia itu orang beriman. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut pada kita antara ciri-ciri orang yang beriman. Antara sifat orang beriman ni ialah kalau dia buat sesuatu ketaatan, maka dia akan rasa senang, dia akan rasa gembira sebab dia dapat menunaikan perintah Allah. Dan kalaulah dia melakukan sesuatu dosa, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rasa susah hati, dia akan rasa duka cita. Ini sifat orang beriman. Dalam hadis yang lain ada disebutkan bi annal mu'mina idza adnaba faka'annahu tahta sakhratin yakhafu an taqa'a 'alayhi fataqtulahu wal munafiqu yara dhanbahu kadubabin marra 'ala anfi. Orang beriman ni kalau dia buat dosa, sepatutnya orang beriman ni dia tak buat dosa, dia terbuat dosa. Kalau dia beriman memang dia tak buat dosa, terbuat. Kadang-kadang mari bisikan daripada syaitan, dia pun terikut, terbuat. Nabi kata faka'annahu tahta sakhratin, maka dia akan berasa seolah-olah dia itu berada di bawah seketul batu yang besar, duduk bawah seketul batu yang besar, yakhafu an taqa'a alaihi, yang dia bimbang batu itu akan jatuh menimpa dia, sehingga batu itu membunuhnya, menyebabkan dia mati. Ini orang beriman. Bila dia buat dosa, dia akan rasa berat, macam ada batu duduk atas, nak himpak dia, jatuh atas dia, menyebabkan kehancurannya, matinya. Paling kurang pun bila terbuat dosa,
dan dia tersedar dalam hati dia rasa puasa tak senang. Itu tanda-tanda keimanan. Tanda-tanda keimanan. Dan Nabi sebut wal munafiqu idza yara dhanbahu kadhubabin marra ala anfihi. Orang munafik, yakni zaman Nabi. Zaman kita ni kita tak boleh kata ni munafik-munafik, tak boleh. Sebab munafik ni benda duduk dalam hati. Kita tak tahu dalam hati orang. Tak boleh kata. Cuma adalah Nabi sebut ciri-ciri ataupun sifat orang munafik. Kalau nak kata ada sifat tu boleh kan? Sifat. Tapi nak kata munafik tak boleh. Yang hakiki lah. Munafik ni kalau zaman Nabi, orang yang dia luar dia zahirkan dia ikut Nabi, dia beriman pada Allah, tapi dalam hati dia tak, sikit pun tak ikut. Ni munafik. Depan-depan kata lain, belakang kata lain. Jadi orang munafik, Nabi kata orang munafik akan melihat dosanya seperti lalat yang hinggap atas hidung. Anggap mari hinggap atas muka kita, atas hidung kita. Mari terbang. Kita gerak dia terbang. Begitulah orang yang lemah imannya. Orang munafik tak ada. Kalau kita nak kata munafik tak ada. Kalau kita sekarang ni orang yang lemah imannya, dia akan rasa dosa ni macam lalat hinggap di atas hidungnya, atas muka dia. Hari tu tak rasa apa pun. Sebab tu Nabi SAW di dalam hadis-hadis Nabi banyak sebut ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang beriman, supaya kita ini dapat membuat pertimbangan. Kita boleh cek diri kita sendiri. Macam mana aku ni? Ada tak rasa? Nabi kata buat baik rasa seronok, gembira dapat tunaikan perintah Allah, dan dia yakin dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan. Bila buat sesuatu yang buruk, buat dosa, dia rasa susah, rasa duka cita. Ada tak dalam diri kita? Kita hari-hari semayang 5 waktu. Pas setiap kali kita lepas kita solat, ada tak rasa alhamdulillah dapat semayang maghrib selesai, berjemaah di masjid. Kalau semayang isyak pula, alhamdulillah ada lagi, dapat lagi semayang berjemaah, rasa gembira. Dapat zikir, dapat baca Quran, dapat puasa. Dia kalau nikmat yang sekali-sekala tu, dia rasa gembira. Boleh pergi haji, semua hidup sekali je. Memang seronok alhamdulillah dapat pergi haji. Tapi amalan yang harian yang kita buat ni, semayang 5 waktu yang kita buat hari-hari ni semua perintah Allah. Dan dia bukan satu rutin kehidupan. Dia bukan rutin adat kehidupan, tak. Dia adalah satu perintah Allah yang kita kena rasa setiap kali kita bergerak daripada rumah kita, mari ke rumah Allah Ta'ala, semayang, ini kita datang kepada perintah Allah. Kena hadir dalam hati tu rasa gitu. Dan lazim orang yang biasa tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiba-tiba satu hari dia tak dapat, pasti dalam hati dia akan rasa sesuatu tak seronok. Tiba-tiba sakit lama pula, tak boleh nak pergi masjid, doa.
Allah, bila lah sembuh ni nak pergi masjid. Ha. Ha. Itu tanda tu, tanda keimanan tu. Jadi masing-masing tengok diri masing-masing, kan tengok orang. Tengok diri sendiri. Kita tahap keimanan kita tu sampai mana? Kita boleh timbang melalui amalan kita. Nak tahu setara mana keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada perintah-perintah Allah, tengoklah amalan kita sendiri. Setara mana? Itulah dia punya ukuran ni. Macam sebelum ni kita ada baca kan. Nak tahu macam mana kedudukan kita dengan Allah, tengoklah kedudukan Allah pada diri kita tu macam mana. Kedudukan Allah dalam hati kita tu macam mana? Duduk kat mana? Kalau ada tak ada, begitulah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Nikmat beriman. Orang beriman ni Allah Ta'ala bagi banyak kelebihan. Nak kalau kita duduk di Malaysia, semua mudah belaka. Nak semayang mudah. Oh, ni ada sahabat saya, dia baru balik daripada Jerman 2 bulan, sampai 2 bulan duduk sana. Kata orang Islam di sana nak buat masjid tak boleh. Tak boleh nak buat masjid. Maksudnya nak dirikan bangunan atas nama masjid. Satu tanah buat masjid tak boleh. Masjid-masjid yang ada, dia sama ada dia beli ataupun dia sewa. Kebanyakannya sewa. Bangunan yang sedia ada. Dan kebanyakannya masjid ni dia sama ada dulu tu kelab malam, bar, tempat minum arak. Dia cerita ada satu masjid dia pergi tu, masjid tu dia masuk, itulah hari pertama masjid tu dirasmikan. Sebelum ni bar, kelab malam. Ada masjid pintu yang sama, masuk di sebelah kiri masuk masjid, di sebelah kanan masuk kelab malam. Banyak kan gitu. Tak boleh. Keliling masjid gereja. Orang nak datang masjid bukan macam kita datang dekat jalan kaki. 45 minit mari. Naik kereta api laju 45 minit. Jauh mana rumah dia? Dia cerita ada satu orang budak, musim sejuk sana, Isya awal pukul 7 sudah dah. Budak tu mari pukul 12 malam. Pukul 12 malam. Perjalanan daripada rumah dia nak mari ke masjid tu 45 minit. 45 minit datang. Pukul 12 malam. Budak umur berapa belas tahun. Dia tanya, buat apa tak mari tadi? Dia kata, tadi tolong mak tu. Mari nak semayang. Semayang Isya. Tapi bila tengok di semayang, dia berdiri angkat takbir, Allahu Akbar, terus sujud. Lepas tu bangun pula rokok. Bila tanya-tanya, tak reti semayang punya. Nak semayang, tapi tak ada orang boleh ajar. Keadaan orang Islam di seluruh dunia hari ini gitu. Kita duduk kat Malaysia ni, kita nampak sebab kita ni mudah, amal agama mudah. Sana tak boleh. Dia punya rumah, kawasan perumahan dia begitu privacy. Sana banyak rumah macam flat, apartment. Anak nangis pun tak boleh. Mari polis lalu.
Jiran ni rasa terganggu ya, kau boleh main. Mudah je. Tak boleh nak nangis. Nak buat mana tak tahu. InsyaAllah. Itu kehidupan. Tapi dia semangat untuk amal agama. Jadi kita ni orang Malaysia ni, kalau tak boleh amal agama tu memang teruk sangat. Kalau kita dengar keadaan-keadaan orang luar negara memang dahsyat. Pelajar-pelajar Malaysia yang pergi sana memang mereka berusaha untuk orang Islam ni jauh daripada Islam. Dia akan buat camp, contohnya banyak universiti dia buat satu camp, dan camp ni dia ada point dia. Maksudnya kalau kita tak mari, tak ikut camp ni seminggu contoh, pergi ke satu tempat, kalau tak ikut boleh gagal dalam kita punya ujian. Tapi dalam camp ni tak ada makanan halal, tak ada, ini makanan haram semua. Jadi mengikut laporannya, orang Malaysia pergi sana, kalau 10 jadi 2 je, orang lain habis. Sosial keadaan. Jadi kalau iman tu lemah, memang pergi tempat lemah, kau lemah. Tapi kalau iman tu kuat, insya-Allah kita duduk mana pun kita boleh hidupkan agama, boleh amalkan agama. Jadi atas kita lah nak kena buat usaha, nak wujudkan sifat-sifat keimanan ni, wujudkan ketaatan sebanyak mungkin, biasakan diri kita dengan perkara-perkara taat, sehingga bila kita pergi mana-mana pun kita tak boleh nak tinggal benda tu. Sebab kita dah biasa buat dah. Kalau tak buat tu masa tak senang, hidup kita jadi susah, rasa tak sempurna kehidupan. Sampai tak, bukan kita buat, tempat kita ada okey, gigi tempat orang tak ada, tak apa, alhamdulillah tak ada. Tak gitu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.